panggil tata susunan. Okay. So inilah topik kita. So awak boleh klik dan awak boleh explore sebenarnya, boleh baca, boleh tengok lah. Okay. Tapi saya explain juga. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan attendance. Attendance kena tanda dua-dua. Tanda dekat klip satu, lepas tu tanda dekat kita punya ni satu. Okay. Kita punya apa? Google Sheet tu Okay, satu attendance. Okay, midterm ni ada tak siapa yang belum buat lagi midterm? Sebab saya lupa dah. Mungkin ada yang WhatsApp ataupun hantar melalui WhatsApp saya tak ingat dah. Okay, tapi dalam klip hanya ada 51 orang. Sepatutnya kita ada 52, ada seorang lagi. Ada seorang lagi yang tak buat. Tak buat ke, tak submit ke macam mana? Ada tak siapa-siapa yang dia tak buat dan dia dah inform saya, cuma saya terlupa? Ada tak? Tak ada ada 50, sepatutnya kita ada 52 orang. Tapi yang submit 51 orang sahaja. Saya tengah mencari, seorang lagi siapa? Saya boleh check, nanti saya check lah. Tapi saya sepintas lalu tengok 51 sahaja kita punya senarai nama ada 52. Okay. Setakat ni 40 orang masuk, termasuk saya 40 orang. Yang hadir 39 orang. Dalam 13 orang lagi belum hadirkan diri. Kadang-kadang tak masuk kelas. Tak tahulah macam mana kan belajar kan. Okay. Okay, itu midterm. Kalau tak nanti ataupun nantilah saya check kalau siapa yang, sebab saya tak ingat mungkin ada yang hantar, cuma dia hantar melalui WhatsApp ke, saya tak pasti yang ni. Okay, midterm, attendance, okay, lab test minggu depan. Tapi minggu depan cuti kan, 26 cuti. Jadi siapa yang ada lab test hari ni, boleh tak dibuat sekali pada minggu depan hari Isnin pagi, boleh tak? Yang group B. Okay. Boleh free masa tu free, okay. Free, so maksudnya kita sepatutnya ada lab test pada hari Ahad petang kan. Tapi tak adalah sebab cuti, so kita buat sekali dengan group A. Okay, pagi Isnin. Okay, itu lab test. Lab test cover soalan sebelum method. Maksudnya if dengan for, tu yang awak kena mahir. While, do while tu yang awak kena mahir. While, do while tu yang awak kena mahir. Itu berkait dengan lab test. Lab test tak cover lagi method sampai tu sahaja. Okay. Apa lagi? Okay, tak ada dah. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Lab test macam mana Puan? Ya? Dia tak dengar. Apa dia? Biasa je ke? Apa tu Amir? Hello? Ya, Dengar ya. tak Puan? Okay. Dengar. Apa dia Amir? Tanya soalan lab test tu macam mana? Oh, soalan lab test. Soalan lab test macam dekat lab lah, buat dekat lab. Cuma test. So soalan tu cover bahagian sebelum method. Dia macam soalan lab. Nanti saya bagi contoh soalan macam lab tu lah. Contoh awak nak nak input 10 markah pelajar, lepas tu nak cari jumlah dia.
Macam tu. Okay. Maksudnya kena guna looping, kena guna if. Kalau markah tu lebih besar daripada 100, ada range dia tu, dia lulus, dia grade A ke apa ke, yang itulah. So dia combine if dengan for. Awak tengok balik lab assignment tu, dia macam lab assignment biasa kita buat tu. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lagi? Akak ni 41 orang yang masuk. Dalam 11 orang lagi. Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan dengan tajuk kita adalah array. Array ataupun dinamakan tata susunan. Okey, array ni apa dia sebenarnya? Array ni kegunaan dia bila kita ada data tu banyak kita nak masuk. Okey. Dan dia jenis yang sama. So kita boleh pakai array. Dia jenis yang sama. Contoh kita nak masukkan ni nama pelajar. So nama tu jenis dia string kan. So string tu maksudnya pelajar 1 pun kita string, pelajar 2 pun kita kena declare dia string, pelajar 3 kena string. Yang tu kita pakai array. Senang, lagi senang lah, lagi mudah. Okay. Bila data yang banyak dan dia adalah jenis data yang sama. So kita boleh guna array. Okay, kita boleh guna array. Kalau tak guna array, maksudnya katakanlah awak ada 10, saya ambil 10 data, kita boleh pergi dekat 100 data, kita boleh manipulate dia 100 data. Okey. Tapi kalau katakanlah kita ambil 100 data, kalau kita tak guna array, kita akan declare dia, katakanlah kita nak ambil nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. So kita declare integer nombor 1, integer nombor 2, integer nombor 3, integer nombor 4. Kan? Sampailah 100. So akan ada declaration kita nombor 1 sampai nombor 100. So tak efisien lah coding kita. Caranya ialah kita nak simplifykan dia, kita guna array. Di mana 100 data tu kita guna sekali je declare, kita pun boleh manipulate dia. Kita boleh manipulate data nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okay, kita boleh manipulate gitu. Okay, dia ada index dia ada cara declaration. Nanti kita tengok Okay, itu kegunaan array. Kalau kita guna looping biasa, let's say kita guna satu declaration saja kan. Sebenarnya awak belajar for, kita guna satu je declaration dia. Okay. Kita pakai integer nombor 1 contohnya kan. Integer nombor 1. Lepas tu kita pakai for. Kita boleh juga buat untuk looping. Kita pakai for I sama dengan kosong, I kurang daripada 100, kita pun baca kan. Kita input data nombor tadi, nombor 1 tadi. Dalam nombor 1, data dia sentiasa bertukar-tukar. Okay. Mula-mula kita masuk 10 data dia kan. Nombor 1, 10 kita masuk. Lepas tu kita masuk lagi nombor lain. Lepas tu kita akan masuk 10 input nombor tu. Tapi declaration dia sebenarnya duduk dalam satu kotak tu saja, satu kotak memory saja. Nombor 1 kita declare tu, dia duduk dalam satu kotak sahaja. Okay, nombor yang sentiasa bertukar-tukar. Kan? Kita declare satu nombor yang bertukar-tukar. Tapi berbeza dengan array di mana kita nak keluar daripada looping pun. Kalau looping, kita masuk nombor 1, kita masuk, katakanlah yang pertama kita masuk 2. Bila kita masuk yang kedua tu, kita input yang kedua 3. 3 tu dia replace nombor 2 tadi. Faham tak? 3 dia replace nombor 2 tadi. Tapi berbeza dengan kalau kita buat array. Array dia tak replace. Dia memang duduk dalam kotak dia. So bila kita declare array, kita declare dia 100, so nombor tu maintain dalam kotak-kotak dia. Kotak dia memory tu kita akan siapkan 100, size dia 100. Itu berbeza dengan yang biasa. Maksudnya
Kalau kita guna satu declaration, norm 1 tu, kita masih boleh input 100 data dalam norm 1. Tetapi dia tak pegang norm 1 tu secara tak tetap lah nombor dia tukar-tukar nombor dia. At the end, bila kita keluar daripada looping 4 katakanlah kan, kita keluar daripada looping 4, nombor yang last kali tu adalah nombor terakhir yang kita pegang. Nombor yang awal-awal tu hilang. Berbeza dengan array, kita masuk satu memang duduk dalam kotak dia, masuk dua duduk dalam kotak dia sampai nombor 100. So kita nak cari balik data tu, dia jadi lebih mudah. Okay, itu beza dia. Kalau nak guna array, tak nak guna array tapi nak guna 100 data juga, nak bagi simpan secara kekal, kita boleh declare norm 1, norm 2, norm 3 tadi. Okay, which is dia tak efficient lah. Kita punya declaration dia jadi banyak. Boleh faham tak 3 benda tu? Boleh faham tak? Boleh okay. So kita tengok. Contoh kita nak declare array. Okay. Saya pergi dekat Flogorithm ni sekejap Okay. Dalam Flogorithm sebenarnya dia boleh buat juga. Okay. Dia boleh buat untuk array. Okay, kita tengok macam mana dia boleh buat. Okay. Ni sebab yang dah ada. Katakanlah saya buat new file. Okay, macam mana kita nak buat array? Okay, pertama sekali data type dia kita kena declare array Data type dia kita kena declare array. Let's say kita nak buat kita bagi sama dengan yang tadi nombor nombor. Let's say kita letak nombor. So, cara kita declare variable name dia nom. Okay, let's say nom. Nampak tak dekat sini dia klik type dia adalah integer. Kita nak masuk nombor integer. Dia boleh kita masuk nombor double kan? Okay, katakanlah kita nak masuk nombor integer dan dia adalah array. Kalau array, dia kena ada size dia berapa? Say kita nak buat size dia 10. Okay, size dia 10. Okay, so yang ni kita dah declare sebenarnya dalam kita punya Flogorithm. Okay. Saya buka macam ni. Nampak tak cara kita declare? Okay, ini adalah cara kita declare array. So, data type dia adalah integer. Lepas tu kita ada bracket. Okay, bracket tu. Lepas tu kita ada variable dia, norm. Okay, sama dengan new integer 10. 10 tu size dia. Tadi kan kita buat integer 10 tadi kan? Ni adalah size dia. Okay. Bila kita buat macam ni, maksudnya kita sediakan 10 kotak. Dalam ruang memori kita, dalam ruang memori komputer, kita sediakan 10 ruang. 10 kotak 10 kotak. Okay. Di mana kalau kita declare, kotak tu dia bermula dengan kosong. Okay. Nom 0 sampai nom 9. Maksudnya 10 nilai, tapi indeks dia array sentiasa mula dengan kosong. So dia habis sampai 9. Okay, so ni cara kita declare. Boleh nampak kan? Boleh nampak kan? Ni cara kita declare. Okay, kita dah declare array. Berbeza dengan yang biasa, dia tak ada integer, dia tidak ada bracket lah kan? Dia tidak ada bracket. Maksudnya yang biasa kita buat integer nom sahaja. Okay, ni sekarang ni dia ada integer nom
sama dengan new integer. Sebab data type dia adalah integer, size dia adalah 10. Okay. So, bila kita dah declare array, kita nak masukkan data. Pertama sekali kita nak masukkan data dalam array. Macam mana kita nak masukkan data? Okay, nak masukkan data, kita boleh input. Okay. Nom kosong. Okay, nom kosong. Nampak? Kita input nom kosong di sini. Okay. Cara dia input adalah nom kosong sama dengan input dot next line. Okay. Kita buat banyak. Okay. Dia cara nak baca dia, nak input dia kena buat bracket juga di belakang nom tu. Nom. Variable nom ke nom? N-O-M-P tak. Nama array kita adalah nom. Nampak tak? Dia bertukar dekat situ kan. Saya nak simplifykan dia. Maksudnya kita boleh guna logarithm. Okay, nom. So index dia kita ambil 3 data. 0, 1, 2 kan. 0, 1, 2. Okay. So, kita boleh input data. So, kita run. Kita masukkan nombor 1. 3 kali. Tengok logarithm ni. Okay, sekarang ni nombor. Sini nombor 1 kan. So, masuk data dia 20. Okay, lepas tu nombor 2. Masukkan 20. Okay, so kita boleh input data dia. Okay, dan kita boleh bila input ni maksudnya kita masukkan dalam kotak-kotak dalam ruang memori tu. Okey. Nak output sama juga. Output dia katakanlah nombor 1 nom kosong. Okey. Nom 1 nom kosong. Nom 1 kita ada nom 2. Nom 2, nombor 2 tu adalah indeks dia 1 kan. Okay, nom 3. Okay, run. So kita boleh tengok 2, 1, 5, 6. Okay, so dia akan jadi 2, 1 dengan 6. Okay, 2, 1, 6. Ni adalah output kita. Itu adalah kita masukkan dalam array. Tapi kalau array yang kita nak masuk tu katakanlah 10. Dalam kes ni, ingat, nom tu dia tak ada nombor 10. 3, ni silap. Size dia sampai 9 saja. Kalau buat 10, bila kita run, nombor 1 boleh masuk, 3 boleh masuk, tiba-tiba nom 10. Nom 10 apa yang berlaku? Dia keluar error. So size dia kena ingat, size dia bermula daripada 0 sampai 9 sahaja. Dia punya size dia 10. Tapi indeks dalam dia tu, dalam kurungan tu, sampai 9 sahaja. Okay. Ni, tengok ni. Nom 0 sampai 9 saja. So dia merah yang ni. Okay. Kalau gini, kita akan buat satu-satu kan. Tapi tak boleh lah. Tak efisien lah kalau kita buat satu-satu. So kita sebenarnya kita boleh gunakan
kita boleh gunakan adalah kita boleh gunakan looping. Okay, kita boleh gunakan looping. Okay, cuba tengok yang ni, yang saya buat ni. Okay, looping ni menggunakan do while. Okay, do while. Bukan do while. While while. Looping ni looping while. Okay, tak pun saya add sini lah. Okay, cara kita nak input kita boleh pakai looping. So looping apa kita nak guna, ikut tengok kesesuaian dia kan. Let's say nak pakai while. So while okay, nombor banyak ni kalau ada 100 nombor tak efisien lah kan. 100 nombor so kita nak guna buat. Jadi kita buat satu-satu. Kita guna looping. Untuk input guna looping. Kita dah declare so kita guna looping. Dan contoh saya guna while. So while dia kena ada satu counter. Katakan saya pakai I kurang daripada 10. Okay, kurang daripada 10. Kurang sama dengan, kalau kurang sama dengan maksudnya indeks dia termasuk nilai 10. So sekarang ni kurang daripada 10. Okay, so I ni kita pakai kena declare I. Declare I. So, awak tengok dekat ni. Sebab ni saya pakai logarithm. Sebenarnya saya nak suruh awak tengok yang coding yang sebelah sini lah. Okay, so declare variable I tu adalah integer. Okay, so kita kena set nilai dia, assign. Nilai I tu adalah kosong. Nilai awal dia adalah kosong. Dia macam 4 kan. While ni macam 4 juga. Okay, so I sama dengan kosong, I kurang daripada 10. Okay, so kita nak input. Input dalam ni bukan norm 1 dah. Dia jadi norm I. Okay, norm I. So kita boleh input. Okay, jadi coding dia while I kurang daripada 10, norm I sama dengan input. Okay, input.next integer. Okay, norm I sama dengan input.next integer. Okay, ni kita pakai while. So, kalau nak pakai while dia mesti ada kita initialize dan kita ada syarat dan kita ada update counter. So update kita kena buat apa? I sama dengan I tambah 1. Sebab I tambah 1 sebab dia nak pergi index I kosong 1, 2, 3, 4 macam tu. So dalam kes ni kita boleh input data dia. Okay, cuba tengok coding sebelah sini. So ni adalah statement untuk kita input ke dalam array. Kalau nak output pun sama. Output pun sama Okay, nak print output dia. So nak print output kita pakai for. For sama juga. Okay. Okay. For apa? For I sama dengan variable I start value dia kosong and value dia 10 ke 9? 10 ke 9? 9. 9, ya. 9 saja. 10 tak boleh 10 dia jadi 11 pula. Okay, step by 1. Okay. Cuba tengok. Okay, so kita dapat print nombor ni kita tukar I. Okay, I. Kalau nak print I, macam mana dalam ni? Kita nak print I. Kalau nak print dua nilai macam mana dalam logarithm? Macam ni ke?
Betul tak? Kita run testing. Okay, ini dulu. Okay, ni adalah cara untuk kita input. Lepas tu ini adalah cara untuk kita output. Contoh coding dia, saya guna 1. Sebenarnya boleh guna 4. Okay, untuk input. Dan saya guna 4 untuk output. Okay, so kita ada data ni, 10 data kita nak masuk. Okay, kalau kita tengok ni I sama dengan 0. So dia start dengan input 60 lah input 60. So 60 katakanlah 1 lagi. Okay, tengok yang ni dia hijau, dia tak bergerak lagi. Okay, kalau di sini coding dia yang ni 2, masuk lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9, 10. Tak boleh. Boleh buat macam ni. Dalam algorithm. Macam mana kita nak combine dua nombor ni? Dua variable? Tak apalah kita buat ini lah. Nombor ni untuk print nombor ni sahaja nombor I ni sahaja. So okay, sekali lagi input dia let's say 1, 2, 3, 4. Okay, so dia akan jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, okay, nombor 4. Okay, 1, 2, 3, 4 tu datang daripada mana? 1 ni adalah nombor 0. Nombor 0, indeks 0. Kan kita isi dalam kotak tadi 1. So dia akan pilih balik nombor tu. Kalau kita masuk 10 lah nombor dia. Ni saya masuk 1, 2 sampai 10. Sampai 10. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Ni untuk input dan output. Kita pakai for sahaja ataupun pakai array sahaja. Okay. Okay, dari segi coding dia, ni yang kita nak tengok coding dia sebenarnya. Dia pakai declare, ni cara declare. Ini while I kurang, ni adalah looping. Lepas tu norm I sama dengan input. Ni adalah untuk kita input data. Kalau biasa dia tidak ada belakang ni kan, bracket I belakang tu tak akan ada. Kalau norm biasa nak buat. Jadi sekarang ni sebab dia adalah array, so kita ada bracket. Kalau bracket tu memang dia array. Okay. Let's say kita daripada nombor ni, okay, nanti saya pergi kepada slide. Cuma saya nak tunjuk dalam algorithm. Maksudnya algorithm pun boleh buat sebenarnya. Okay, let's say nombor ni, kita juga boleh buat beberapa proses. Let's say kita nak buat jumlah. Kita nak cari jumlah. Okay, nak cari jumlah. So formula untuk jumlah kita kena letak di dalam looping while ni tadi. Okay. Lepas tu kita akan dapat dia punya output dia. So ni adalah array. Okay. Ni ada satu formula untuk cari jumlah. Okay. Sum sama dengan sum tambah nombor. Ni formula untuk kita buat untuk tambah ataupun kita nak manipulate array tu kan. Kita nak tambah jumlah nombor yang kita masuk. Tadi kita masuk dalam array 1, 2, 3 pun kita nak jumlahkan nombor dalam tu. Okay, kita masukkan satu nombor. Lepas tu print dia, kita boleh print dalam array ni. Okay, tapi bezanya kalau jumlah tu kita nak buat sekali, kita kena letak luar daripada looping lah. Kalau nak buat banyak kali, dia duduk dalam looping. Okay, contoh yang ni kalau saya run. Okay, masukkan nombor dalam array. Katakanlah saya masuk 20, 30, 20, 20. Saya bakal 5 je yang ni. Okay. So yang ni
1, 2, 3, 4, 5 data saja nombor dalam array kita masuk 20, 30, 130. Okey. Sebab dia kira jumlah dalam array ni. Jumlah dalam array setiap sebab saya punya ni adalah dalam array ni saya letak jumlah kan. Letak. Yang ni. Sepatutnya kalau nak buat ni kita kena letak kat luar looping kan, sebab kita nak buat sekali saja jumlah tu. Kita nak buat sekali saja, so sepatutnya dia duduk di luar for. Dekat sini sepatutnya. Dia tak duduk dalam looping lah. Okey. Contoh. Okey, ini dari segi coding. Coding dia ada, okey ni contoh dia. So, ni formula untuk buat sum. Lepas tu kita nak print. Ni duduk dalam array. Sepatutnya di luar looping array ni Okay, nanti saya nak buat test juga dekat NetBeans yang ni Okay, so kita masuk kepada slide. Sebenarnya benda yang dekat slide tu sama sahaja. Ini. Nampak tak saya share sekarang ni slide? Nampak tak? Ke masih logarithm? Masih logarithm. Okey, so nampak slide? Nampak slide? Nampak Puan. Okey. Okey, so untuk yang ni besar. Okay, array ingat, array ni dia kata contoh kita ada satu data yang banyak, lepas tu kita nak cari average, cari many numbers above the average. Okay, ni contoh. Data tadi kita nak compute dia punya average dia dan kita nak cari berapa banyak nombor yang ada above the average, yang lebih besar daripada average. Okay, ni contoh yang saya cerita tadi. Okay, so bila kita kata dia adalah array ni bila kita declare dia my list. So my list ni kita declare dia size dia 10. Cuba tengok kedudukan dia. Ini 0 sampai 9. Okay, 0 sampai 9. Lepas tu kita masukkan 5.6, 4.5 dan lain-lain nombor ni. Ini kita panggil element. Ini kita panggil index. Okay, array element at index 5. Kalau dalam exam dia kata array element at index 5 mana? So kita cari ni kat array element at index 5. Dekat sinilah. Element value dia berapa? 34.33. Okay. Ini contoh. Okay. Banyak jenis cara kita nak buat. Tapi cara yang tadilah lebih mudah. Maksudnya kita buat macam ni. Double my list sama dengan new double. Okay, sebab ni adalah double kan. So new double 10. Okay. Okay. My list kosong adalah untuk array pertama. My list 9 adalah yang last element. Okay. Type dia. Okay. Okay. Dia boleh pakai length. Once an array is created,
the length of an array. Once an array is created, its size is fixed. It cannot be changed. You can find its size using length. Okay, instead of sebenarnya kalau dalam coding kita tak buat kurang daripada 10, kurang daripada 9, kita boleh buat nombor tadi norm.length, L-E-N-G-T-H. Dia akan return size dia berapa. Okay, L-E-N-G-T-H. Cuma dalam logarithm dia tak boleh buat. Dalam coding dia boleh buat. Okay, dalam coding dia boleh buat. Yang logarithm ni tadi mana tadi? Ni kan. Contoh while I kurang daripada 5. So 5 ni kita tahu dia adalah size kan. So size ni sebenarnya kita buat dia kurang daripada nombor dot length, L-E-N-G-T-H. Awak tak nampak saya tak ya. Betul lah tak nampak. Tak apalah. Okay, tapi kita pakai length dot length. Kita pakai dot length ni adalah untuk kita tahu size array. Okay. Ataupun kalau tak nak length, kita terus pakailah 10 kurang daripada size dia berapa? 5 kurang daripada 5 macam tu. Okay. So by default kalau primitif data type char dia memang null, U000 macam tu. Kalau boolean false. Kalau integer kosong, dia akan set kosong untuk array. Kalau kita tak bagi dia apa-apa nilai, dia akan set kosong dulu. Kalau string ataupun char, dia akan bagi U000 tu. Kalau kita type dia kita adalah boolean, so dia akan buat false. Okay, start from kosong. Ni saya explain dah sebenarnya. Okay, let's say kita nak tambah kita nak tambah array, kedudukan dalam array tu. So mylist 2 sama dengan mylist kosong tambah mylist 1. Jadi mylist 2 tu sama dengan berapa sekarang? Jadi kita tengok balik. Mylist kosong berapa? Mylist kosong nilai dia adalah 5.6. Mylist berapa tadi ditambah dengan mylist 1. Kosong tambah 1. 1 adalah 4.5. Okay. Lepas tu jadi kita tambah 2 ni, dia jadi berapa? 5, 6, 5, 11. 10.1. Okay. So 10.1 ni, nilai ni kita akan letak pada mylist 2. Okay, mylist 2. So mylist 2 asalnya adalah 3.3 nilai dia 3.3. So kita tukar dengan 10.1. Okay, 10.1. Okay, seterusnya kalau nak declare selain daripada kita buat declaration yang macam saya tunjuk tadi, sebenarnya kita boleh assign terus nilai dia. Okay, menggunakan coding. Kalau menggunakan algorithm, saya rasa tak boleh buat code yang ni. Kita letak, maksudnya kita terus declare mylist adalah variable dia dan kita terus assign variable dia berapa. Contoh dalam kes ni, size dia macam mana kita tahu, kita bilang berapa nombor dia. So dia ada 1, 2, 3, 4. So dia ada, sebenarnya mylist tu ada 4 ruang sahaja. 4. Dia mula dengan kosong sampailah 3. Dalam kosong dia letak 1.9, dalam 1 dia letak 2.9, 3.4 dan 3.5. Okay, so kita boleh buat macam ni. Ni nilai dia. Okay, kita boleh buat macam ni. Okay, ni contoh saya tunjuk dah tadi. Okay. Values kosong sama dengan values 1 tambah values 4. So, dekat kosong tadi asalnya 11, kita dah input dia 11. Tapi kita nak tukar. Value 1 tambah value 4. Jadi 1 tu adalah 1 tambah 4 adalah 10. Jadi 11. 11 tu nilai dia kita masukkan dekat values kosong. Okay, values kosong. Boleh faham tak? Boleh faham tak cakap ni? Macam mana kita nak manipulate array tu?
So nilai dia macam mana kita nak pakai, kita kena letak bracket dekat belakang tu. Value 1 maksudnya nilai dia adalah berapa tadi? Kosong. Kosong kan? Lepas tu values 4. Values kosong dia tak ada nilai. Okay, so dia start dengan 1 kalau ikutkan yang ni. Dia start dengan 1. So 1 by default dia jadi kosong. Untuk kosong Jadi macam mana kita, ni adalah dia manipulate je ni. Values kosong dia nak letak nilai tambah antara dua nilai. Itu value 1 dan value 4. Jadi awak kena tengok value 1 berapa. Value 1 adalah 1. Value 4 berapa? 10. So 1 tambah 10 jadi 11. 11 tu kita nak masukkan dalam values kosong. Tempat kotak kosong tu kita nak masukkan dengan 11. Sebab itulah yang ni. Nampak tak? Dia tukar kan? Okay, boleh faham setakat ni? Boleh? Boleh Puan. Okay. Okay, nak initialize with input. Ni sama je macam tadi yang saya sentuh tadi. Sama je dengan algorithm tadi Ni nak input, kita guna macam ni. Ni untuk random. Ni tak input, dia guna random. Mat.random darab dengan 100. Okay. Ni kita nak output. Ni cara kita nak output. Okay, nak print. Macam tadilah kita guna for. Cuma dia pakai ni bukan kurang daripada berapa-berapa nilai dia. Dia pakai mylist.line. Mylist.line. Tapi sama dengan kita punya line tu lah. Okay. Kalau nak sum, macam tadi yang saya buat tadi. Total tambah sama dengan mylist I. Okay. Ni adalah dalam selepas input kita kena cari dia punya formula lah. Kita kena add formula dia lepas input. Okay. Nak total sum of all element dalam array. Yang ni largest. Okay. So nak cari largest element dalam array. Okay. Nanti saya nak awak test yang ni. Dekat algorithm. Okay. Largest element. Okay. Ini shuffling. Shuffling kita nak buat apa ni? Kita nak shuffle nombor dia. Ni dia pakai mat.random. So ni dipakai ni kita nak swap. Swap ni adalah satu proses kalau dalam data structure, swap ni penting untuk kita buat sorting. Okay. Di mana bila kita nak tukar tempat dua dalam kedudukan array, kita nak tukar tempat dia. Macam mana kita nak tukar tempat? Dia mesti ada satu variable temporary untuk kita tukar tempat sementara dia. Okay. Sebab itulah dia buat macam ni Saya explain sikit. Okay, temp sama dengan mylist I. So kita ada dua tempat kita nak tukar. Let's say dia nak tukar tempat daripada mylist I ni dengan mylist index. Okay, so dia nak buat mylist I dengan mylist index. Dia nak tukar tempat. Swap ni adalah tukar tempat tukar tempat. So kita kena ada satu temp. Satu temporary variable di mana kita akan ada akan ada tiga variable lah. Kita ada mylist I, kita ada mylist index dan kita ada temp. Nilai temp ni kita masuk dulu nilai mana-mana. Tak kisah nilai mana-mana. Contohnya dalam list ni, dalam ni kita nak masukkan nilai temp dengan mylist I dulu. Contohnya saya ada 3. Mylist I masuk dalam ni dulu. Jadi dekat mylist I ni nanti dia ambil nilai yang sebelah sini. Dia masukkan dalam dia. Lepas tu barulah yang ni kita transfer dekat sini. So temp tu tak ada apa-apa. Barulah kita boleh tukar. Sebab bila kita ada dua variable, kita nak tukar tempat dia. Katakanlah kita ada nombor 1 dengan nombor 2. Kita nak tukar tempat dia. Kita nak nombor 1 ambil nilai nombor 2, nombor 2 ambil nilai nombor 3. Nombor 2 ambil nilai nombor 1. Dia tak boleh tukar macam tu je. Dia kena ada satu temporary variable. Di mana temporary variable tu kita kena tukar tempat dia. Kita kena letak yang ni masuk sini dulu. Dan yang ni kita letak sini dan masuk balik sini. Macam tu lah. Okay, saya nak explain nanti awak cari sini lah swap ni. Kalau tak faham ni swap ni, tapi dia memang kena ada 3. Kita tak boleh tukar antara variable nombor 1 dengan nombor 2 ni, kita nak tukar itu tak boleh. So dia kena ada satu tempat
simpan sementara. Masuk dulu sini. Bila ni kosong, baru ni masuk sini pula. Lepas tu ambil balik, letak sini balik. So dia boleh tukar tempat. Okay. Ni maksud swap ni lah. Okay. Okay, shifting. Kini kita nak shift. Shift ni dia bergerak. Dia move kan. Dia nak move daripada kedudukan yang ni satu saja. Tapi cuba tengok. Yang ni kita kena move the first element dalam temp. Okay, kita kena ada temp tu kita kena ada sebab kita nak maintain yang last tu. Okay. Yang last tu. Enhance loop. Auto number ni problem auto number lah. Okay, copy array. Okay, list 1, list 2. Saya rasa benda ni semua boleh buat dalam algorithm. Nanti kita buat source target, copy array. Passing array as argument. Okay, yang ni kita buat method. Okay, yang ni bersama dengan method. Okay, tapi yang ni saya nak awak buat dulu. Nanti kita discuss lagi dalam kelas. Kelas kita tak ada lagi kan. Okay. Awak buat. Sekarang ni saya nak awak declare satu array. Size dia 5. Macam saya buat tadi. Mula-mula input kepada array. Lepas tu outputkan array tu. Kita nak buat proses dia adalah kita nak buat summation of array. Kita nak find max dalam array. Okay, find max dalam array. Okay, saya nak masing-masing cuba menggunakan algorithm supaya awak faham coding dia macam mana nak tukar. Okay. Lepas tu barulah kita boleh tengok macam mana kita nak combine array dan method. Array dan method. Okay, sebelum saya pergi array dan method, awak kena pasih dululah array tu. Macam mana nak input, macam mana nak output. Lepas tu macam mana nak cari sikit je tu. Summation, jumlahkan. Lepas tu nak cari max. Between array kita masuk tu nak cari maximum number. Okay, dah faham yang tu baru kita pergi yang lain. Okay, jadi setakat tu je untuk kita punya kelas. 50 orang dah masuk. 50 means that's seorang. Ada 2 tak ada 2 tak join lah. Okay. Okay, jadi setakat tu je. Tapi kita teruskan lagi kelas kita. Dengan nanti awak hantar screenshot Saya tunggu awak hantar screenshot untuk tengok array. Okay. Ada soalan tak? PowerPoint tu dah ada kat klik. PowerPoint? Tak ada. Tak ada sebenarnya. Saya bagi. Okay, saya bagi dalam Telegram lah nanti. Okay, so saya nak tengok ada 4 benda awak buat. Ada input, ada output, ada summation, ada find max. Okay, ada find max. Kalau tak ada soalan, setakat tu je secara batch ni. Tapi kita masih dalam kelas